Qaidatun fi tashbihihi wa isti'aratihi. Satu kaedah pada tashbih Al-Quran dan pada isti'arah Al-Quran. Dalam Quran tu dia ada tashbih dan juga dia ada isti'arah. Benda ni kita dah belajar lah dalam ilmu bayan, dalam balaghah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. At-tashbihu. Tashbih ni naw'un min ashrafi anwa'il balaghati wa a'laha. Naw'un satu bagai min ashrafi anwa'il balaghati, daripada semulia-mulia anwa'il balaghah, bagai ilmu balaghah, wa a'laha, dan yang tingginya balaghah. Bila sebut tashbih ni dalam ilmu balaghah tu dia ada satu, banyak dah, dia ada macam-macam lah, tashbih, majaz, isti'arah dan sebagainya. Tashbih ni hak dia bagi tahu yang mulia dan yang tinggi. Qala al-Mubarrad fil Kamil, berkata Mubarrad di dalam kitab Kamil, law qala qailun huwa aktsaru kalamil arabi lam yub'ad. Law qala qailun, kalaulah berkata oleh seseorang yang berkata huwa, bermula ia tashbih itu khabar aktsaru kalamil arab, yang kebanyakan perkataan orang Arab, jawab dia lam yub'ad, nescaya tidak dibilang jauh. Lam yub'ad qauluhu, perkataan dia tu. Kalau seorang tu kata orang Arab ni kecek banyak guna tashbih, betul dah dia kecek dah. Waqad afrada tashbihatil Qur'ani bitasnifi Abul Qasim Ibnul Bundar Al-Baghdadi fi kitabin sammahu Juman. Waqad, dan sesungguhnya afrada, telah mengasingkan tashbihatil Qur'an, akan tashbihatil Qur'an bitasnifi, dengan mengarang Abul Qasim Ibnu Bundar Al-Baghdadi, oleh Abu Qasim Ibnu Bundar Al-Baghdadi fi kitabin, di dalam satu kitab, sammahu, yang menamakan ia Abu Qasim hu, akannya kitab Al-Juman, akan Juman. Jadi Abu Qasim Ibnu Bundar Al-Baghdadi ni dia tulis satu kitab, nama kitab tu Juman. Dalam kitab tu dia buat tashbih saja. Gitu. Wa arrafahu jama'atun wa minhum as-Sakaki bi annahu dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'na. Wa arrafahu jama'atun, buat ta'rif lah akan tashbih jama'atun, oleh satu jemaah. Wa minhum as-Sakaki, minhum sebahagian daripada jemaah itu, as-Sakaki adalah Sakaki. Dia kata apa? Bi annahu, sesungguhnya tashbih tu ad-dilalatu, dilalah, tunjuk, ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin, menunjuk di atas musyarakati amrin li amrin, berkongsi satu makna, li amrin, berkongsi satu pekerjaan, satu urusan, li amrin, bagi pekerjaan yang lain, fi ma'nan, pada satu makna. Itu tashbih. Wa adawatuhu, dan bermula adat tashbih tadi tu hurufun wa asma'un. Adat tashbih ni dia ada huruf dan juga dia ada isim. Fal hurufu al-kafu, maka bermula huruf itu al-kafu, adalah huruf kaf. Nahu karomadin, seperti karomadin, lafaz karomadin, min qawlihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih. Surah Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, bermula perumpamaan orang yang kufur dengan Tuhan mereka. A'maluhum, mubtada ni, bermula amalan mereka tu karamadin, tu kaf tu, karamadin, kaf, seperti ramadin, abu. Romad ni abu. Istaddat bihir rih, yang menerbanglah dengan romad tadi tu oleh angin. Jadi orang kafir buat amalan ni dia macam apa?
Macam abu yang angin tolak. Bila mana angin tolak, hilang langsung abu. Gitu juga amalan orang kafir tu tak ada, hilang langsung. Wa ka'anna, dan lafaz ka'anna. Nahu ka'annahu ru'usus syayatin. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Surah Safat ayat 65. Dah. Dekat apa tu, pokok zakum tu dah. Tal'uha, apa mayang dia tu. Pokok zakum tu ka'annahu ru'usus syayatin. Seolah-olah dia tu, buah zakum tadi tu, ru'usus syayatin, kepala setan. Tu. Ka'anna, seolah-olah. Ka'anna tu orang panggil adat tashbih. Wal asma' dan isim-isim. Yang kedua isim pula. Itu mathalu wa shibhu wa nahwuhuma. Wal asma'u, bermula isim-isim tu pula mathalu, lapas masal. Wa shibhu, lapas shibih. Wa nahwuhuma, dan seumpama keduanya masal wa shibih. Mimma yushtaqu minal mumathalati wal musyabahati. Mimma, daripada barang, yushtaqu, yang digunakan ia ma, minal mumathalati, daripada mumathalah wal musyabahah, menyerupakan. Tadi kita kata isim-isim ni lafaz dia masal, mislu tu, shibhun, dan yang seumpama dia. Yang seumpama ni apa? Yang yushtaq minal mumathalah wal musyabahah, yang diguna untuk penyerupaan. Nampak situ dah. Qala Tibi, berkata Tibi, wala yusta'malu mathalu illa fi halin aw sifatin laha sya'nun wa fiha gharabatun. Berkata Tibi ni pengarang tafsir dah. Tafsir Jalalain itu, syarah dia tu. Wala yusta'malu, dan tidak digunakan akan lafaz mathal illa, kecuali fi halin, pada satu keadaan, au sifatin, ataupun satu sifat, laha sya'nun wa fiha gharabatun. Laha, bagi dia hal ataupun sifat tadi itu sya'nun, ada satu perkara, ada satu situasi, wa fiha gharabatun, dan padanya hal ataupun sifat tadi itu gharabatun, pelik, ada ganjil. Jadi kalau kita nak buat tashbih guna lafaz mathal, dia kena benda tu pelik. Benda tu ganjil, baru boleh guna. Nahu qawlihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat, ila akhir. Surah Ali Imran ayat 117. Mathalu ma, perumpamaan, ma yunfiqun, barang yang bagi nafkah lah orang kafir tadi tu, fi hadhil hayatid dunya, pada kehidupan dunia ni, kamathali rihin fiha sir, seperti angin, fiha, yang dekat angin tadi tu ada udara sejuk. Jadi dekat cerita ni dia ada gharabah, dia ada pelik. Gitu lah. Sebab tu dia guna lafaz mathal. Itu yang pertama. Apa dia? Tashbih. Jadi tashbih ni menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, pada serupa-serupa tu pada satu makna. Lepas tu tashbih ni dia ada adat dia ada dua. Satu huruf seperti huruf kaf ataupun ka'anna, satu lagi isim seperti masal dan shibih dan yang seumpama dia. Cuma lafaz masal ni dia guna untuk benda yang pelik, perumpamaan untuk yang gharabah, yang pelik, ganjil. Yang kedua pula, al-isti'aratu al-Qur'aniyatu, isti'arah yang dekat Quran ni. Al-isti'aratu, isti'arah ni apa? Hiya lafzul musta'malu fima syubbiha bima'nahu al-asliyi. Dia isti'arah tu al-lafzul musta'malu, lafaz yang digunakan, fima, pada barang, syubbiha, yang dibuat tashbih, dibuat perumpamaan, bima'nahul asli, dengan maknanya nyema al-asli, yang asal. Wa qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka al-ulama, haqiqatul isti'arati an tusta'aral kalimatu
min syai'in ma'rufin biha ila syai'in lam yu'raf biha. Hakikat isti'arah ni apa? Antusta'aral kalimatu, bahawa dipinjam akan satu kalimah, min syai'in ma'rufin biha, daripada sesuatu yang dikenal, telah dikenal biha dengannya kalimah, ila syai'in lam yu'raf biha, kepada sesuatu yang tidak dikenal biha dengannya kalimah. Ada contoh ayat Quran bagi tahu, wa innahu fi ummil kitab. Dalam Al-Quran ni, sesungguhnya Quran ni fi ummil kitab. Dia ni ada pada ummul kitab, pada mak kitab. Apa mak kitab? Fi aslil kitab, pada asal kitab. Daripada lafaz asal tu, dia pergi pinjam guna lafaz ummun, lafaz mak. Tapi walaupun sebut mak, tapi nak asal. Sebab furuk ni dia tubik daripada usul, anak tubik daripada mak. Gitu dah. Wa hikmatu zalika izharul khafiyyi wa izharul zahiril ladzi laisa bijaliyin. Wa hikmatu zalika, bermula hikmah demikian isti'arah yang tadi tu, khabar dia izharul khafiyyi, menzahirkan yang sembunyi, wa izharul zahiril ladzi laisa bijaliyin, dan menzahirkan, menjelaskan az-zahiri, zahir, alladhi, yang laisa bijaliyin, tidak adalah ia zahir tadi tu, bijaliyin, jelas. Au husulul mubalaghati, ataupun menyampaikan kepada mubalaghah, awil majmu'u, ataupun kesemua. Bila sebut kesemua ni, masuk sekali lah izharul khafi, idahul zahir, husulul mubalaghah. Masuk tiga-tiga tadi tu. Faham sini? Dia dah ngaji dah isti'arah ni di dalam balaghah dah. Bayan tu dah habis dah kita. Misalu izharil khafiyyi qauluhu ta'ala, bermula contoh izharil khafiyyi, menzahirkan khafi itu, khabar dia qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa innahu fi ummil kitab. Ini surah Zukhruf ayat 4. Wa innahu, sesungguhnya Quran tadi itu, fi ummil kitab, pada ataupun di dalam mak kitab. Ada fa inna haqiqatahu maka sesungguhnya hakikatnya ayat tadi tu, wa innahu fi aslil kitab. Hakikat makna dia tu, sesungguhnya Quran tadi tu fi aslil kitab, pada asal kitab. Lepas tu fastu'ira lafzul ummi lil asli, fastu'ira, maka dipinjam lafzul ummi akan lafaz lafaz mak, lil asli, untuk kepada lafaz asal. Apa? Li'annal aulada tansha'u minal ummi kama tansha'ul furu'u minal usuli. Li'annal aulada, kerana anak tansha'u minal ummi, muncul ia anak minal daripada mak, kama tansha'ul furu'u minal usuli, sebagaimana muncullah oleh furu' daripada usul. Dah bagi tahu dah tadi. Dah. Quran ni dia berada pada asal kitab, tapi Quran ni dia ni pada mak kitab. Sebut mak tu sebab apa? Sebut mak, bila mak dia ada anak tu datang daripada mak, sama macam furu' datang daripada usul, jadi mak tu dia sama dengan usul. Gitu. Wa hikmatu zalika, dan bermula hikmah demikian al-mazkur tadi tu, tamthilu ma laisa bimar'iyyin hatta yasira mar'iyan. Tamthilu, merupakan ma laisa bimar'iyyin, barang yang tidak adalah ia ma tu mar'iyyin, dapat dilihat, hatta, sehingga yasira, jadilah ma tadi tu mar'iyan, dapat dilihat. Okey, wa innahu fi aslil kitab, asal ni kita tak boleh tengok, dia bukan perkara yang panca indera. Lepas tu kita tukar, pinjam guna wa innahu fi ummil kitab. Ni mak ni kita boleh tengok. Daripada asal
yang tak boleh dilihat kepada emak yang boleh dilihat. Bila mana jadi macam tu, fayantaqilu sami'u min haddis sama'i ila haddil ayani. Fayantaqilu, maka berpindah as-sami'u oleh orang yang dengar, min haddis sama'i daripada had pendengaran, ila haddil ayani kepada had penglihatan, had kepada lihat dengan mata. Kalau sebut asal, benda tak boleh tengok. Tapi kalau sebut mak tu boleh tengok. Jadi laisal khabar kal musyahadah, tidak adalah pemberitahuan tu seperti tengok. Sebab tu dia pindah daripada asal pergi kepada Wadzalika ablaghu fil bayani. Wadzalika bermula demikian intiqal minas sami' ilal ayani, khabar dia ablaghu fil ayan, lebih mubalaghah fil bayan daripada pada menerangkan. Nampak situ dah. Wa mithalu idahi ma laysa bijaliyin liyasira jaliya qauluhu ta'ala wa mithalu, dan bermula contoh idahi, menjelaskan ma laysa bijaliyin, barang yang tidak adalah ma tadi itu bijaliyin, jelas, liyasira jaliyan, supaya jadilah ma itu jelas. Khabar dia qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, waqfid lahuma janahadzul. Apa tu? Rendahkanlah lahuma, bagi keduanya mak ayah tu, janahadzul, sayap kehinaan. Ini surah Al-Isra ayat 24. Fa innal murada, maka sesungguhnya murad yang dimaksud tu apa dia? Amrul waladi bidzulli liwalidayhi rahmatan. Amrul waladi, menyuruh anak, bidzulli, dengan merendah, menghina, merendah diri, liwalidayhi, kepada kedua mak ayah, rahmatan, kerana kasih sayang, ataupun akan sebagai rendah yang kasih sayang. Ada fastu'ira lizulli awalan janibun. Fastu'ira, maka diisti'arah, dipinjam, lizulli, kepada menghinakan tadi tu, awalan, pada mula-mula, pada kali pertama, janibun, akan lafaz lambung. Thumma, kemudian, lil janibi janahun, dipinjam pula kepada lafaz janib tadi tu, lambung tadi tu, janahun, sayap. Jadi asal mula dia macam ni. Ayat ni dia nak suruh kita ni, kita merendah, menghina diri. Maksudnya kita merendah diri. Menghina ni merendah lah kan. Kita merendah diri yang jenis kasih sayang, bukan yang jenis takut kepada mak ayah. Jadi mula-mula sekali dia nak suruh merendah diri yang kasih sayang ni, dia guna lafaz janib. Ni lambung. Macam kita, macam adat kita, bila kita ada lalu depan mak ayah kita, kita tunduk. Kita tunduk tu, kita buat rusuk kita ni rendah. Kita tunduk tu sebab apa? Sebab kita nak merendah diri. Nampak situ dah. Lepas tu, daripada rusuk ni, guna pergi kepada sayap pula. Lagi rendah lagi. Wa taqdirul isti'aratil qaribati, dan bermula takdir isti'arah qaribah yang dekat sini ni, qaribati yang dekat ini, waqfid lahuma janibadzulli, rendahkanlah fi'il amar tu, lahuma, bagi mak ayah, janibadzulli, akan ni lambung ni rusuk tepi ni lambung kehinaan. Maksud dia apa? Ikhfid janibaka zullan, rendahkanlah janibaka, rusuk lambung kamu ni zullan, kerana menghina diri. Jadi maksudnya kalau dengan mak ayah ni, kita kena bokok, kita kena rendah. Asal dia makna dia gitu. Wa hikmatul isti'arati fi hadha ja'lu ma laysa bimar'iyyin mar'iyan li ajli husnil bayani. Wa hikmatul isti'arati fi hadha, dan bermula hikmah isti'arah pada ini, ini al-ayat ni, khabar dia,
Ja'lu ma laisa bimar'iyin. Ja'lu, menjadikan ma laisa bimar'iyin. Barang yang tidak adalah ma itu bimar'iyin. Dilihat, maf'ul. Mar'iyan, akan dilihat. Li'ajli husnil bayani. Kerana husnil bayan. Cantik keindahan bayan. Okey. Dia satu, kita boleh kata hormat kepada mak ayah. Demo kena hormat kepada mak pak demo. Bila kita kecek gitu, hormat ni benda yang amrun iktibari, benda yang tak ada. Dia ada lah, tapi dia tak ada zat, dia tak ada zahir dia. Ain dia tak ada. Jadi dalam balaghah ni, kalau kita jadikan satu benda yang tak ada ni, yang maksudnya yang kita tak boleh tengok dengan mata, pergi kepada satu benda yang boleh tengok dengan mata, itu lebih gapo? Lebih husnul bayan, lebih cantik. Sebab laisal khabar kal musyahadah kal muayanah. Tidak adalah berita tu sama seperti tengok live depan-depan. Jadi satu dia kata, hormatlah mak ayah demo. Hormat tak, kita tak nampak hormat tu benda gapo, tapi kita boleh fahamlah dalam kepala tu. Tapi dia tukar kepada ada. Dia kata gapo? Demo kena bagi rendah rusuk demo depan mak bapak demo. Rendah rusuk ni bongkok lah. Bila bongkok ni maksud dia hormat lah. Jadi rusuk ni kita boleh tengok tak? Rusuk kita boleh tengok. Jadi sebut demo kena bagi rendah rusuk, kena rendah lambung ni, dia lebih mubalarah. Faham? Sekarang ni mula-mula ayat Quran bagi tahu ke apa? Wafidh lahuma janahadzul. Rendahkanlah bagi mak ayah tu sayap kehinaan. Okey, turutan dia sekarang kita dah belajar. Pertama sekali, demo kena hormat mak pak demo. Kena hormat. Tapi hormat ni dia benda tak nampak. Dan kita tahu dalam bayan, kita jadikan satu benda yang tak nampak kepada benda boleh nampak tu lagi cantik. Sebab laisal khabar kal muayanah. Berita ni dia tak sama dengan tengok live. Jadi dia tukar. Hendaklah daripada dia kata demo kena hormat mak pak demo, dia tukar jadi demo kena rendahkan lambung kepada mak pak demo. Ataupun kalau terjemah bahasa kita, demo kena bongkok depan mak pak demo. Bongkok ni hormat lah. Faham sini? Ini yang kedua. Okey, yang ketiga pula, daripada lambung ni dia nak pergi ke sayap. Ni yang ketiga. Walamma kanal muradu khafdhu janibal waladi lil walidaini bihaitsu la yubqil waladu minadh-dhulli lahuma wal istikanati mumkinan. Walamma, dan tak kala, kanal murad, adalah murad yang dimaksud. Khafdhu ni jadi badal lah, jadi bayan, iaitu khafdhu janibil walad, merendahkan lambung walad anak, lil walidaini, kepada mak pak, bihaitsu, dengan sekira-kira, la yubkil waladu minadh-dhulli, tidak mengekallah, tidak berkekalan, tidak mengekallah oleh anak, minadh-dhulli lahuma, daripada kehinaan, lahuma, bagi keduanya walidain, wal iskinanati mumkinan, wal istikanati, dan merendah diri, dan tidak merendah diri dia, tidak mengekal, maksudnya tidak istikanah tu mungkinan, mungkin. Jadi ayat yang kedua, mula-mula demo kena hormat mak pak demo, satu. Lepas tu pergi tukar, demo kena rendahkan rusuk demo kepada depan mak pak demo, maksudnya demo kena hormat. Dekat sini ni, bila sebut demo kena rendahkan lambung ni, dia boleh jadi maksud dia kita ni tak berkekalan. Sebab rendah lambung ni, lambung setakat habis kuat macam rokok, macam sebelum rokok tu. Dia tak ada lah bawah sangat ada. Dia sekadar gitu je. Boleh jadi anak tu dia bangun balik, dia tak hormat. Boleh jadi itu. Moga lambung ni dia macam tu je, masih rendahkan lambung. Dia boleh jadi anak tu jadi tak hormat balik. Maka dekat sini jawab dia, ihtija fil isti'arati ila ma huwa ablaghu minal ula. Ihtija, nescaya diberhajat, fil isti'arati, pada isti'arah,
ila kepada ma huwa ablaghu minal ula. Ma barang huwa yang bermula ia ma tadi tu ablaghu minal ula, lebih mubalaghah al ula daripada yang pertama, daripada khafdil janib, merendahkan lambung. Jadi kalau kata merendahkan lambung ni sakat macam ni, boleh jadi anak tu dia angkat balik. Angkat balik ni maksud dia dah tak merendahkan diri. Jadi nak benda yang lebih sebut ni, anak tu memang tak boleh sombong selalu dah. Itu dipinjam. Fastu'ira lafzul janahi, maka diisti'arah, dipinjamkan pula lafzul janahi akan lafaz janah. Lafaz apa ni? Sayap. Apa? Lima fihi minal ma'ani. Lima. Kerana barang fihi yang ada padanya ma, bayan kepada ma, minal ma'ani, iaitu daripada makna-makna allati yang la tahsulu min khafdil janib, tidak terhasil ia allati min khafdil janib, daripada merendahkan lambung. Tadi sebut merendahkan lambung. Bila sebut merendah lambung ni, dia macam rokok gitu. Boleh jadi anak tu dia angkat kepala balik, boleh jadi dia sombong balik. Sekarang ni kita nak satu perkataan yang dia lebih lagi. Jadi merendahkan sayap. Sebab apa? Sebab bila sebut merendahkan sayap ni, dia ada makna yang lebih lagi daripada merendahkan lambung. Sebab apa boleh kecek gitu ha ni? Li'anna man yamila dah. Li'anna man yamila janibuhu ila jihati sufli adna mailin sadaqa alaihi annahu khafadha janibahu. Li'anna, kerana sesungguhnya man, sesiapa, yamilu, yang yumilu dah, yang mencondong, amala yumilu ni, yang condong, janibuhu, oleh dua oleh lambungnya man, ila jihati sufli, kepada serendah-rendah, kepada arah rendah, adna mailin, akan sebagai adna mailin, serendah-rendah condong tunduk. Lianna, kerana sesungguhnya man sesiapa, yumilu, yang tunduk, janibuhu, oleh rusuk, oleh lambungnya nyaman, ila jihati sufli, kepada arah rendah, adna mailin, akan sebagai serendah-rendah tunduk. Jawab dia, sadaqa alaihi annahu khafadha janibahu. Sadaqa, nescaya benarlah, alaihi, ke atas man, fa'il, annahu, oleh bahawa sesungguhnya man tadi tu, khafadha janibahu, merendahkan akan sayap dia. Dah. Jadi maksud dia, kalau seseorang tu buat turun rusuk dia serendah-rendah, contoh dia ni macam rokok lagi rendah, macam duduk sujud tu kan, macam duduk sujud tu kan rendah sungguh kan, ataupun menerak tu rendah sungguh, boleh kita kata merendahkan sayap. Wal muradu, bermula murad, khafdun yulsiqul janibu bil ardi. Khafdun, rendah, yulsiku, yang berdempet. Al-saqal yusiku ni rapat, yang rapat berdempet, al-janibu, oleh lambung, oleh rusuk, bil ardi, dengan bumi. Wala yahsulu, dan tidak terhasillah zalika, oleh demikian, wala yahsulu zalika, dan tidak terhasillah oleh demikian ilsaq tadi itu, illa, kecuali bizikri janahi, dengan sebut sayap, katairi, seperti burung. Apa sini? Okey. Pertama sekali kita tengok ni isti'arah. Isti'arah ni dia guna dipinjam kalimah lain. Dan isti'arah ni dia manfaat dia nak kepada husnul bayan, nak kepada keindahan balaghah tu. Pertama sekali dia boleh sebut demo kena hormat mak ayah, demo kena zul, demo kena merendah diri kepada mak ayah. Satu, merendah diri ni benda yang tak nampak, dia benda tak ada, dia tak ada aib. Lepas tu pindah pula kepada yang kedua, sebab kaedah dia, kalau laisal khabar kal muayanah, tidak adalah cerita tu dia sama macam tengok live.
Jadi kalau kita boleh jadikan satu benda tu ada, dia lebih ablamu fi husnil bayan, dia lebih mubalaghah pada keindahan bahasa tu. Jadi tukar kepada waqfid lahuma janibadzul, hendaklah kamu rendahkan rusuk lambung kehinaan kepada mak ayah. Jadi kita nampak rusuk ni, nampak. Jadi faham, depan mak ayah tu rusuk kita kena rendah gitu. Satu tu yang kedua. Lepas tu dia bagi tahu, rendah rusuk ni dia sakat ni saja. Boleh jadi anak tu dia akan naik balik dan sebagainya dia. Boleh jadi naik balik tu dengan maksud dia ni tak hormat ataupun sebagainya dia. Jadi kita nak pinjam satu makna yang dia ni suk selalu dah, habis selalu dah. Nak tunjuk kata dalam makna yang ketiga kita pinjam ni, dia ada lebih lagi daripada sekadar merendahkan rusuk. Jadi guna lafaz waqfid lahuma janahadzul, daripada rusuk janib tu pergi kepada janah, pergi kepada sayap. Hendaklah kamu rendahkan kepada mak ayah ni sayap kehinaan. Jadi bila sebut sayap ni, dia memang dia ada lebih lagi daripada rusuk. Sebab apa? Sebab seseorang ni kalau dia rendahkan rusuk dia serendah-rendah pun, kita boleh sebut rendahkan sayap lagi. Sebab apa? Sebab kita tengok burung. Ayam lah kan. Ayam dah. Ayam burung tu samalah. Waktu dia duduk macam duduk bertelur tu kan. Dia punya tangan dia, bukan waktu dia berdiri berjalan, waktu dia duduk, tangan pula. Sayap dia tu, dia duduk kat tepi gitu. Duduk kat tepi dekat bawah tanah tu. Faham tak sini? Jadi sayap ayam waktu dia duduk tu, dia duduk dekat bawah tanah. Jadi Quran nak suruh, Quran kata demo kena hormat mak ayah, satu. Yang kedua pula, bagi jadi ada, demo kena rendahkan rusuk demo depan mak ayah. Rendah rusuk ni maksud dia kena bongkok. Bila sebut rendah rusuk ni maksud dia hormat. Demo kena merendah diri. Tapi nak bagi tahu demo kena merendah diri sungguh-sungguh ni, demo kena bagi rusuk demo ni duduk atas tanah macam ni. Tak boleh angkat kepala langsung. Faham tak? Kalau setakat bongkok boleh angkat kepala lagi, killing begitu. Ni demo kena tidur selalu dah. Supaya gitu, takut sungguh, supaya hamba tu. Jadi bila mana nak sebut rusuk kena ke tanah, dia ada dekat perkataan mana? Dia ada dekat perkataan sayap. Sebab apa? Sebab ayam, sebab burung tu waktu dia duduk kat tanah tu, sayap dia tu kena tanah, dia akan letak macam tu. Jadi Quran pun kata, hendaklah kamu rendahkan sayap kehinaan. Nampak situ? Ini orang panggil isti'arah. Wa mithalul mubalaghati qauluhu ta'ala, dan contoh mubalaghah, contoh untuk bersangatan ni pula qauluhu ta'ala adalah firman Allah SWT, wa fajjarnal arda uyuna. Ni surah Qamar ayat 12. Wa fajjarnal arda, dan kami pancarkan al-arda, akan bumi ni uyuna, mata air. Jadi kami pancarkan bumi ni mata air. Wa haqiqatuhu, tengok dia, bermula hakikat dia, wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan uyuna, akan mata air al-ardi, idhafah ada takdir fi, kami pancarkan mata air di bumi. Jadi zaman Nabi Nuh tu, waktu banjir tu, hak alik langit tu turun hujan tu dia lah. Hak alik bawah ni pun dia tubik air juga. Tubik air dah, air macam mata air tubik tu kan. Buka tanur, buka dapur, tubik air. Ada. Asal dia tu dah wa fajjarna uyunal ardi. Kami tubikkan air, mata air dekat bumi ni. Lepas tu walau abbara bidzalika lam yakun fihi minal mubalaghati ma fil awwali. Walau abbara bidzalika, kalaulah buat ibarat oleh Allah bidzalika dengan demikian wa fajjarna uyunal ardi. Kalau Quran kata wa fajjarna uyunal ardi, lam yakun fihi, nescaya tidak adalah fihi padanya takbir yang kedua ni, minal mubalaghati, daripada mubalaghah, maf'ul, ma fil awal, akan barang fil awal, yang ada dekat al awal. Awal ni yang ayat Quran yang betul tadi tu, wa fajjarnal arda uyuna. Al musyairi
yang menunjuk ataupun yang memberi kesan bi annal arda, dengan sesungguhnya bumi, kullaha, kesemuanya arda bumi, sarat, jadilah ia bumi, uyuna, mata air. Tengok tu ayat Quran tu bagi tahu, wa fajjarnal arda uyuna, kami pancarkan bumi ini uyuna, sebagai mata air. Bila sebut wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi ini mata air. Sebenarnya tapi bukanlah bumi jadi mata air pun. Hak sungguh wa fajjarna uyuna fil ardi, kami pancarkan mata air dekat bumi. Tapi bila sebut kami jadikan bumi ni mata air, hak tu lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah, lebih sedap, lebih dengar tu, Masya Allah gitu. Zaman Nabi Nuh tu, bumi ni tubi air sungguh-sungguh sampai jadi mata air. Seolah-olah gitu. Ihsas hati kita rasa gitu bila kita baca ayat ni. Sebab apa? Sebab ada mubalaghah dekat situ. Faham sini? Ngantuk sangat dah. Qa'idatun fi kinayatihi wa ta'ridhihi. Qa'idah, satu kaedah fi kinayatihi, pada kinayahnya Quran, wa ta'ridhihi, dan ta'riknya Quran. Benda ni pun dia dah ngaji dah dalam balaghah. Kinayah dan ta'rik. Apa panggil? Ta'rik, sindir. Gitulah. Huma min anwa'il balaghati wa asalibil fasahati. Huma, bermula keduanya kinayah dan ta'rik ni, khabar dia, min anwa'il balaghati, sebahagian daripada nauk-nauk bahagian-bahagian balaghah, wa asalibil fasahati, dan uslub-uslub gaya-gaya bahasa yang fasih. Wal kinayatu ablaghu minat tasrihi. Mubtada, bermula kinayah tu khabar dia ablaghu, lebih mubalaghah, minat tasrihi, daripada tasrih, sebut jelas. Wa arrafaha ahlul bayani, dan buat ta'riflah akan kinayah oleh ahlul bayan, bi annaha lafzun urida bihi lazimu ma'nahu, bi annaha, dengan sesungguhnya kinayah ni lafzun, satu lafaz, urida bihi, yang dikehendaki dengan lafaz tadi tu, lazimu ma'nahu, akan lazim bagi maknanya lafaz. Dah. Jadi orang panggil kinayah lah, banyak dalam Quran. Dia apa? Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath. Dihalalkan kamu pada malam puasa tentu ar-rafath. Kinayah kepada bersama. Dia tak sebut bersama, dia sebut ar-rafath, ataupun dukhul. Dalam kitab fiqh dia tak sebut jima', dia sebut dukhul. Tu orang panggil kinayah kepada bersama. Walil kinayati asalibu, dan bagi kinayah ni dia ada uslub-uslub, dia ada gaya-gaya bahasa dia. Minha, sebahagian daripada dia asalib ni, at-tanbihu ala izamil qudrati. At-tanbihu, menunjuk, ala izamil qudrati, di atas besar kekuatan, kuat. Nahu qawlihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah Al-A'raf ayat 189. Huwa Allah itulah allazi, yang khalaqakum, menciptakan akan kamu semua ni, min nafsin wahidah, daripada satu jiwa. Kinayatun an adama, kinayah daripada Nabi Adam. Bapa tak sebut huwallazi khalaqakum min Adam, dialah yang menciptakan kamu daripada Adam, tapi sebut huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah yang menciptakan kamu semua ramai-ramai ini daripada seorang saja. Kinayah daripada Adam pergi kepada seorang. Nafsi wahidah ni at-tanbih ala izamil qudrah, nak royak, nak tunjuk kata kuat besarnya kekuatan Allah Ta'ala. Hak ramai-ramai satu dunia yang bilion-bilion ni cipta daripada seorang saja. Asal dia cipta daripada Adam, tapi kalau sebut Adam tu tak serah sangat. Tapi bila sebut kinayah, cipta daripada seorang, hak ramai-ramai bilion ni daripada seorang saja, hak tu baru kita serah sikit dalam hati. Hebatnya Allah Ta'ala. Hak tu orang panggil antara uslub kelebihan kinayah. Wa minha, dan sebahagian daripada dia yang lain lagi,
ayyakuna tasrihu mimma yustaqbahu dhikruhu. Ayyakuna tasrih, bahawasanya adalah dia tu tasrih, menjelaskan, mimma yustaqbahu dhikruhu, daripada barang yustaqbahu, yang dibilang keji, dhikruhu, akan sebutnya nyema. Tak siapa apa tu orang panggil, malu nak sebut. Jadi dia guna lafaz kinayah. Kakinayatillah anil jima'i, seperti kinayah Allah Ta'ala anil jima'i, dengan jima' bil mulamasah, dengan mulamasah. Aula mastumun nisa, tu surah ke apa, ayat batal wuduk tu, aula mastumun nisa. Dalam ni dia kata kinayah anil jima'. Jadi dia ni mazhab pengarang kitab ni, dia apa, mazhab Maliki. Betul dah lah, sebab dalam mazhab Maliki pergi orang tina, kalau tak orang tak lapik tapi tak ada syahwat, tak batal wuduk. Kata ayat yang kata aula mastumun nisa tu, ayat tu kata jima', kalau jima' batal wuduk lah, bukan setakat wuduk, siap kena hadap besar lagi. Jadi kalau kita ni, kita aula mastumun nisa tu, kita tak kata kinayah pada jima', tapi kita kata jelas-jelas dengan mana sentuh. Dah. Wal mubasyarah, mubasyarah, ayat Quran beritahu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Surah Baqarah tu ayat 187. Wala tubashiruhun, bashrun ini kulit dah. Jangan kamu kulit, jangan kamu apa tahu, pergi-pergi gitu bersekulit. Jangan kamu mubasyarah dengan isteri tadi tu, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu ni duk iktikaf dalam masjid. Ayat tu nak beritahu jangan kamu jima' isteri waktu kamu duduk iktikaf. Tapi jima' ni malu nak sebut, dia kinayah, guna mubasyarah. Wal ifdha', ifdha' tu dah, waqad afdha ba'dukum ila ba'd, dah, ifdha'. Wal rafas, uhilla lakum lailatas siyami rafas. Wad dukhul, dah, dukhul ni banyaklah dah. Dukhul, kita ada sebut dukhul dah. Dukhul tu kinayah pada jima'. Wasir, sir fi qawlihi ta'ala walakin la tuwa'iduhunna sirra. Surah Baqarah ayat 235. Walakin, akan tetapi, la tuwa'iduhunna sirra, janganlah kamu jima' mereka. Sir, rahsia ni asal mana rahsia, tapi bila sebut rahsia ni jima' lah. Itu semua tu orang panggil kinayah. Wa minha, dan sebahagian daripada dia lagi, qasdul balaghah wal mubalaghah, tunjuk balaghah wal mubalaghah, dan bersangatan. Nahu qawli ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, awaman yunasha'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Surah Zukhruf ayat 18. Awaman yunasha'u fil hilyah, dan adakah man ni mereka ni maksud dia malaikat lah deh, orang perempuan. Adakah mereka yunasha'u fil hilyah, yang dibesarkan di dalam perhiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, sedangkan bermula ia man tadi tu fil khisam, pada berbalah tu ghairu mubin, tak jelas. Jadi dia asal dia orang kafir, dia kata gini, amlahul banatu walakumul banun, apa? Allahul banat, untuk Allah tu anak-anak tina, walakumul banun, untuk kamu pula anak jantan. Kan orang kafir dulu kalau dapat anak tina, ia tanah, ia bunuh dah. Ia nak anak laki. Tapi dia boleh kata pula Allah Ta'ala tu ada anak tina. Siapa dia? Malaikat tu anak tina Allah. Allah Ta'ala amlahul banat walakumul banun. Banyak cantik, hak jantan dia mau ambil, betul hak tina dia mau bagi ke Allah Ta'ala. Kecek mudah-mudah gitulah. Apa tu Allah Ta'ala sebut malaikat, takkanlah orang perempuan ni nak jadi malaikat, yang mana demo kata malaikat tu adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Betul Allah Ta'ala pun kata awaman yunasha'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Surah Zukhruf ayat 18. Adakah yunasha'u fil hilyah, orang yang dibesarkan di dalam perhiasan. Jadi orang tina kan dia besar kan, dia pakai baju cantik-cantik, pakai gelang apa semua tu. Wa huwa fil khisam ghairu mubin, dan mereka ni pada balah ni ghairu mubin, tak jelas. Orang tina kalau balah dengan dia habis kuat, dia tak menang. Habis kuat kalau dia benar pun, dia benar dengan jerit-jerit menangis dia gitu.
Tak percaya demo balik, demo tanya ayah demo. Mak demo macam mana. Gitulah. Wa huwa fil khisam ghairu mubin. Tahu tapi lawyer perempuan tu macam mana saya tak tahulah. Bila mana macam ni? Kana anin nisa bi annahunna yunsha'na fit taraffuhi wat tazayyuni wasyaghili anin nazri fil umuri wa daqiqil ma'ani. Kana telah buat kinayahlah oleh Allah anin nisa daripada perempuan bi annahunna dengan sesungguhnya perempuan tadi tu yunsha'na dibesarkan fit taraffuhi pada tarafuf, pada kemewahan, wat tazayyuni dan hias, tazayyuni berhias, wasyaghili dan sibuk, anin nazri daripada melihat, fil umuri wadakikil makna pada perkara-perkara, wadakikil ma'ani dan benda-benda yang halus pada makna-makna ni. Walau ata bilafzin nisa'i, walau kalaulah ata buat datang oleh Allah bilafzin nisa, dengan lafaz nisa. Allah Ta'ala kata nisa, setakat tu saja. Lam yash'ur bidzalika, nescaya tak bagi sedarlah oleh nisa bidzalika dengan demikian. Wal muradu, bermula murad kehendak tu, nafyu dzalika anil malaikah, menafikan demikian daripada malaikat. Jadi orang kafir dia kata Allah, malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Satu. Lepas tu Allah Ta'ala boleh saja sebut dalam Quran, malaikat tu bukan anak perempuan Allah. Sebut malaikat tu bukan nisa, bukan perempuan. Maksudnya bukan anak perempuan Allah. Tapi kalau sebut perempuan, dia tak sama, dia tak sera, dia tak datang dalam hati, sama macam kalau sebut, kamu tak tengok kok orang Tino yang dia tu dibesarkan dalam perhiasan, dan kalau balah pun dia orang ni tak menang, tak jelas. Sebab apa? Sebab bila mana sebut macam tu, kita faham dah orang Tino ni dia membesar ni, dia sonok-sonok, dia sedap-sedap gitu. Lepas tu dia berhias. Dia ni dia tak sibuk, dia tak pergi tengok dekat benda-benda yang halus-halus, makna-makna dah halus-halus, benda yang sulit-sulit ni. Sedangkan malaikat, kerja malaikat ni dia buat benda yang sulit-sulit. Contoh dia apa ni, hak kiri kanan ni, dia tulis, dia buatlah semua benda yang sulit-sulit, yang payah-payah ni. Jadi itu tu kerja malaikat. Lepas tu tiba-tiba orang kafir kata malaikat tu anak tina Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala kata malaikat tu bukan nisa, bukan anak tina, jadi dia tak seru mana sangat. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, takkanlah kot demo nak kata malaikat tu apa dia, orang yang dia tu dibesarkan dalam perhiasan, balah pun tak jelas. Bila sebut macam tu boleh orang Tino tu dia besar dalam perhiasan, kalau balah kecek pun dia tak menang. Kok manalah dia boleh pergi buat benda halus-halus yang malaikat duk buat ni. Tu dia akan datang macam tu. Ni orang panggil qasdul mubalaghah, qasad bersangatan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, bal yadah mabsutatan. Surah Maidah ayat 64. Jadi orang kafir kata Allah Ta'ala ni kedekut. Lepas tu Allah Ta'ala jawab, bal yadah mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah tu mabsutatan, terbuka. Boleh saja sebut ni kinayatun an si'ati judihi wa karamihi jidan. Kinayah daripada si'ati judihi, luas pemurahnya Allah, wa karamihi dan mulianya Allah, jidan sungguh. Bolehnya sebut Allah Ta'ala tu pemurah. Tapi kalau sebut pemurah tu satu, tapi kalau sebut bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah tu terbentang. Jadi kita faham pada situ Allah Ta'ala ni bukan kedekut sungguh-sungguh tu, tangan duk buka gitu. Siapa mari pun dia duk bagi gitu saja. Tu tu panggil kinayah anil mubalaghah. Bal yadahu mabsutatan tu. Ada boleh tengok cerita sebelum dia tu. Wa minha, dan sebahagian daripada dia lagi, at-tanbih ala masiri, at-tanbihu, beritahu ala masirihi, di atas tempat kembalinya sesuatu.
Jadi guna kinayah nak bagi tahu nanti dia ni nak balik. Nanti nak kembali kepada situ tu. Nahu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada, binasalah oleh kedua tangan Abu Lahab. Bila sebut tabbat yada abi lahab, apa maksud dia? Ai jahannamiyun masiruhu ilal lahbi. Sebut lahab tadi tu, ai jahannamiyun, dia tu akan kembali kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik lah. Masiru, ya tempat kembali dia tu ilal lahab, kepada lahab, api yang duk menyala. Wa nahu qaulihi ta'ala, dan firman seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, hammalatal hatab fi jidha habl. Isteri dia tu hammalatal hatab, penanggung kayu bakar, fi jidha habl, dan pada leher dia tu habl, ada kalung, ada tali, necklace tu. Ai namamatan. Isteri dia tu wanita namamatan, pengadu domba. Masiruha, yang tempat kembalinya namamah tu ila antakuna hataba, bahwasanya adalah ia namamah tu hataba, kayu bakar, li jahannam, bagi neraka jahanam, fi jidha ghil, pada leher dia tu ghil, ada belenggu. Jadi sebut fi jidha hab, dekat leher dia tu ada tali. Dia kinayah kepada nanti tu dekat leher dia tu nak ada belenggu. Sebut hammalatal hatab, isteri dia tu penanggung kayu bakar, kinayah kepada isteri dia tu nanti akan masuk jadi kayu bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tabat yada abi lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sebut Abu Lahab, bapak yang menyala-menyala tu kan, lahab ni api, kinayah kepada dia ni nanti akan masuk pada neraka yang masiri, kembali kepada neraka yang api tu bernyala-nyala gitu dah. Na'udzubillah min zalik, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin. Okey, yang kedua pula at-ta'rid. Tadi kinayah, hak kedua ta'rid. Ta'rid ni sindi ikut bahasa kita. Amma ta'ridu, adapun ta'rid, fahuwa qaribun minal kinayati, dia tu qaribun minal kinayati, dekat daripada kinayah. Wal farqu bainahuma dakikun, dan bermula farq, perbezaan bainahuma, di antara kinayah dan ta'rid ni, khabar dia dakikun, halus sangat, ia nak meh-meh, nak sama. Qala al-Hafiz As-Suyuti, berkata Hafiz Suyuti, walin nasi fil farqi bainal kinayati wat ta'ridi ibaratun mutaqaribatun. Walin nasi, dan bagi manusia, fil farqi, pada perbezaan, bainal kinayati wat ta'ridi, di antara kinayah dan ta'rid, khabar dia ibaratun mutaqaribatun, ibarat yang mutaqaribah, yang hampir-hampir. Jadi ta'rif kinayah dan ta'rid ni dia nak dekat-dekat. Faqala Zamakhsyari, berkata Zamakhsyari, al-kinayatu, kinayah tu apa? Zikru syai'i bi ghairi lafzihil mawdu'i lah. Zikru syai'i, sebut sesuatu, bi ghairi lafzi, dengan selain lafzihi, lafaznya syai', al-mawdu'i lah, yang diletakkan lah baginya syai'. Sesuatu ni kalau ada kalimah dia macam ni, kita guna kalimah lain, itu orang panggil kinayah. Wa ta'rid, ta'rid ni apa pula? An tadhkura syai'a tadullu bihi ala syai'in lam tadhkurhu. An tadulla syai'a, bahawa kamu sebut akan sesuatu, tadullu, yang menunjuk bihi dengan syai' tadi itu, tadulu, yang kamu menunjuk bihi dengan syai' tadi itu, ala syai'in, ke atas sesuatu, syai'in ay syai'in akhar, lam tadhkurhu, yang tidak kamu sebut akannya syai'. Ta'rid ni, kamu sebut satu benda, tapi kamu nak makna yang kamu tak sebut. Sebagai contoh, ada orang ni dia mati tok laki, tu comel, janda, mati tok laki, dia ada anak dia kecil, tu dia mau pergi dekat anak dia tu, dia mau pergi kepala anak dia, adik nak ayah baru ke? Beres. Dia sebut adik nak ayah baru ke, dia pergi kepala budak tadi tu.
Tu tuan panggil ta'rif. Dia sebut adik nak ayah baru kan. Makna dia apa makna dia? Ha? Makna dia nak ke mak tu. Tapi moga tu ni dalam edah, okey. Tak bolehlah minta jelas-jelas ada. Jadi dia ta'rif, dia sindir gitu. Dia maksud dia booking mak tu, dia nak bagi tahu dia ni kenal ke mak. Tu tuan panggil ta'rif. Apa situ dia ta'rif. Sebut satu benda tapi nak kamu nak makna hak yang tak sebut. Wa qala Sakaki, berkata Sakaki, at-ta'ridu ma siqa li ajli mausufin ghairi madhkurin. At-ta'rid tu ma siqa baraya siqa yang disebut ia ma li ajli mausufin kerana sebab mausuf yang disebutkan, kerana mausuf yang disifatkan ghairi madhkurin, tetapi yang tidak disebutkan. Ta'rif ni apa? Kita buat datang kerana sesuatu yang disifatkan tetapi dia tu tak disebutkan. Okey. Wa minhu, dan sebahagian daripada dia, ayyu khataba wahidun wa yuradu ghairuhu. Ayyu khataba wahidun, bahawa yukhataba dicakap akan sesuatu, wa yuradu ghairuhu, dan dikehendaki ghairuhu akan selainnya wahid. Sesuatu tadi tu kecek lain tapi maksud lain. Kecek satu benda tapi maksud lain. Wa minhu qauluhu ta'ala. Wa minhu, dan sebahagian daripada ta'rif tu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala wa rafa'a ba'dahum darajat. Surah Baqarah ayat 253. Wa rafa'a ba'dahum darajat, telah mengangkatlah oleh Allah ba'dhum akan sebahagian mereka rusul darajat, akan berapa darajat, akan berapa tingkatan. Mengangkatlah oleh Allah akan sebahagian nabi-nabi, rasul-rasul ni akan berapa darjat. Maksudnya dalam banyak-banyak rasul ni adalah seorang ni Allah Ta'ala angkat lebih. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebut ba'dhum sebahagian mereka. Sebut tu apa panggil ta'rif, sindir kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? I'la'an liqadrihi. I'la'an, kerana nak meninggikan, liqadrihi, bagi kadarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu al-ilmu alladhi la yashtabihu. Innahu, sesungguhnya qadar tadi tu apa? Qadar tadi tu adalah al-ilmu, ilmu alladhi la yashtabihu, yang la yastabihu, tak ada keraguan padanya ilmu. Memang Nabi ni Allah Ta'ala bagi ilmu lebih lagi banding dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi kita Muhammad SAW ni. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebahagian daripada ta'rif itu lagi, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Surah Yasin, juzuk baru, surah Yasin ayat 22 tu. Wa ma liya la, apa hal, kawan tu kata, apa hal li, bagi aku, la a'budul ladzi, tidak aku sembah, alladzi maf'ul, akan orang yang fatarani, mencipta ia alladzi, akan aku. Atau apa hal aku tak sembah orang yang ciptakan akan aku ni. Bila dia sebut, apa sah pula aku tak boleh sembah orang yang cipta aku. Maksud dia apa? Wa ma lakum la ta'buduna, apa hal kamu la ta'buduna, tidak kamu sembah, bidalili qouli ta'ala, dengan dalil firman-Nya Allah Ta'ala akhir tu, wa ilaihi turja'un. Tengok ayat dia kata apa? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kalau kita terjemah, apa hal bagi aku, tidak aku sembah akan zat yang menciptakan akan aku, sedangkan kepada zat tadi kamu semua akan dikembalikan. Sebut apa hal aku, tapi makna apa sah korang pun tak nak sembah juga. Tu faham kat situ. Orang panggil kinayah. Faham daripada mana korang tu? Faham daripada wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah itulah turja'un, kamu akan dikembalikan. Ini orang panggil kinayah. Sebut saya tapi nak demo. Wa kadza qauluhu ta'ala, dan seperti demikian juga qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'attakhidhu min dunihi alihah. Surah Yasin ayat 23. A'attakhidhu min dunihi alihah, adakah aku nak ambil
min dunihi, daripada selain Allah tu, alihah Tuhan, adakah boleh patutkah aku buat Tuhan yang lain daripada selain Allah? Nampak situ dah. Wa wajhu husnihi, bermula wajah husnihi, kecantikannya ayat tadi tu apa? Isma'u may yaqsudu khitabahul haqqa, isma'u memperdengarkan, maf'ul. Man akan mereka, yaqsudu khitabahu yang bermaksud, yang tumpulah oleh seseorang ni, khitabahu akan khitabnya nyaman, maf'ul. Al-haqqa akan kebenaran, ala wajhin di atas satu wajah, yamna'u ghadabahu yang menegahlah wajah tadi tu, ghadabahu akan kemarahannya nyaman, id lam yusarrih binisbatihi lil batil, id kerana lam yusarrih tidak mensorehkan oleh orang yang kecek tadi tu, pendakwah tadi tu, binisbati dengan nisbahnya nyaman, lil batil kepada batil, wal i'anatu ala qabulihi, wal i'anatu dan menolong, ala qabulihi di atas menerimanya nyaman. Nampak tu dia kata apa? A'attakhidhu min dunihi aliha, adakah saya nak ambil daripada selain Allah tu Tuhan yang lain? Dia sebut saya ni, bila mana dia sebut macam ni, dia kinayah kepada maksud dia, takkan kot kamu semua nak ambil Tuhan yang selain pada Allah buat bagi jadi Tuhan. Maksud dia gitu. Tapi dekat situ tu dia ada husn, dia ada keindahan. Apa keindahan dia? Bila dia ada keindahan yang menyebabkan orang tak marah. Kalau dia terus kata, demo kafir, ambil Tuhan selain pada Allah, marahlah kawan tu lari. Tapi dia guna comel. Takkanlah kot saya nak ambil Tuhan selain pada Allah buat jadi Tuhan. Jadi bila mana dia kecek gitu, hak alik sana pun mikir. Dia mikir, tapi dia marah, dia tak marah. Itu tu orang panggil kecantikan ta'rid. Faham sini? Id lam yurid lahu illa ma aradahu li nafsihi. Id kerana lam yurid lahu, tidak kehendaklah oleh orang yang kecek tadi tu, lahu kepadanya nyaman. Siapa orang kecek ni? Ashabun Najjar. Pergi tengok balik surah Yasin, hak-hak yang dia dakwah kaum dia tadi tu. Illa, kecuali ma aradahu li nafsihi, apa yang dia kehendaki, ia orang kecek tu akan ma tadi tu li nafsihi, untuk diri dia. Jadi dia nak untuk manusia tu, kan surah Yasin kan, moga-moga ada nabi. Lepas tu mari dua orang ke mari backup nabi tu. Lepas tu mari sore, mari wajah amin aqsal madinah rajulun yas'a, mari sore tu mari kecek gini, mari dakwah tu. Jadi perkataan dia tu comel. Dia tak jelas-jelas kata gitu, tapi dia guna takkanlah kot saya nak ambil Allah Ta'ala tu jadi Tuhan. Takkanlah kot saya tak sembah orang yang menciptakan saya. Dia ni memang beriman dah. Jadi bila dia sebut gitu, orang yang dengar tu pun tak ada lah seruah hati nak marah. Gitu dah. Dia jadi macam leader. Macam kita lah, kalau kita macam tempat kerja, bos tu kan. Kalau dia kata, kamu semua kena buat macam ni, orang yang dengar tu rasa bengkak, rasa mentang-mentang demo bos. Tapi kalau bos tu kata, kalau kita buat macam ni, rasa macam mana? Tapi bos dia tak buat pun, dia nak suruh orang buat juga. Moga dia bos, takkan dia nak kena buat. Tapi bila dia sebut, kalau kita buat macam ni, macam mana? Jadi orang yang dengar tu pun, tu orang panggil ta'rid, cara sindir. Orang yang dengar tu pun tak marah, hati terima. Dan bos tu dia guna ayat hak comel. Faham situ dah? Wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebahagian lagi daripada maksud ta'rid ni, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Surah Zumar ayat 65. La in asyrakta, Allah Ta'ala kata, jika kamu Muhammad kamu syirik, la yahbatanna 'amaluk, nescaya benar-benar sia-sialah oleh amalan kamu. Khutiba an-Nabi sallam, dikhitab akan Nabi sallam, wa urida ghairuhu, tapi urida dikehendaki ghairuhu, akan selainnya Nabi. Sebut Nabi, kalau kamu Muhammad kamu syirik, habis amalan kamu sia-sia. Tapi sebut Nabi, tapi tak say Nabi pun, nak orang lain.
Tu panggil ta'rif, nak kepada orang lain. Sebab apa? Listihalati syirki alaihi syar'an. Listihalati syirki. Kerana mustahil syirik alaihi ke atasnya Nabi syar'an pada syarak. Mustahil Nabi ni nak syirik. Mustahil pada syarak. Moga Allah Ta'ala dah utus Nabi, lepas tu takkanlah Nabi nak syirik. Orang panggil mustahil pada syarak. Lepas tu kalau, apa Allah Ta'ala kata, kalau kamu syirik, kamu akan habitat a'maluhum. Jadi kata tu bukan ke Nabi. Memanglah kata ke Nabi, tapi tarik, sindir. Masuk orang lain, umat-umat ni. Faham gitu dah. Jadi itu bab kinayah dan juga bab tarik. Benda ni kita dah belajar dalam balaghah dah. Dan dalam Quran dia banyak. Kinayah, tarik, tashbih, isti'arah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan masuk al-khabar wal insya' fil Quran. Khabar dan insya' dalam Quran. Ni pun kita dah belajar dah dalam balaghah. Khabar dan insya' ni kita belajar dalam ma'ani. Ada demo faham belaka dah hang ngaji balaghah dah. Jadi hak ni mudah dah. Sebab tu nak duk tidur belaka dah. Orang dah ngaji belaka dah jadi mudah tidur pun tak apa. Ini orang panggil kecek tarik. Hak sungguh apa duk tidur tak tiba bahasa langsung dah. Gitu dah. Jadi gitu dah. Esok insya-Allah kita sambungkan al-khabar wal insya'. Wallahu alam.